Assalamualaikum cikgu. Hello. Okay. Test. Cikgu. Ya, okay. Dia dengar. Okay. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okay. Alright. Okay. Alright. Assalamualaikum. Saya Anissa Zafir masuk akaun lain. Oh, okey, tak apa. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Riz. Okey. Korang dah makan ke belum ni? Dah cikgu. Oh, alhamdulillah. Okey. So, terima kasih korang semua yang dah masuk. Sekejap, cikgu adjust kamera. Okey. Okey. Alright, so hari ni masuklah bab baru. Bab yang terakhir dalam tingkatan 4. Yang bab yang korang paling suka. Okey, siapa setuju? Siapa suka bab ni? Dia kalau keluar je memang skor. Mesti dapat jawab. Dia macam kalau boleh nak
seluruh soalan fizik tu biar bab ni je. Kan? Okay, korang suka sangat bab ni. Okay. Suka. Dia ada macam suka. Tak habis lagi bab ni dah tahun lepas. Aduh, lama kau putera. Mah, jauh memang. Daripada tahun lepas tak pergi. Tahun lepas kan cikgu habiskan ke? Oh tak Okay. Definisikan suka. Suka ditakrifkan sebagai sentiasa mengingati tentang sesuatu, perkara tersebut. Alright. According to Adwat's dictionary. Ya, gitu dia. Okay. Right. Assalamualaikum cikgu. Cikgu tak pergi mana-mana ke hari ini? Hari ini adalah hari duduk di rumah sahaja. Kejap ISS dah okey dah. dah balik ISS dah. Alright. Okay, so ada berapa lagi? Okay, dah ada. Stay home Tadi pun tak ada pengumuman sambung ke tak sambung kan? Macam nak habis je tu. Cikgu tadi tak ada dengar pengumuman sambung. Ada rangsangan ekonomi dan sebagainya, tapi tak ada pula dengar sambung. Sambung. Haris, mana kau tahu sambung Haris? Cik bagi tahu sikit. Cikgu nak tahu gak macam mana boleh tahu sambung. Okey, cikgu buka ni dulu. Cikgu share dengan korang kat situ. Wait. Okey. 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 Cikgu buka ni. Ada kabel kot cikgu. Cikgu rasa nak sambung ke? Tak pasti sebab yang kes banyak-banyak tu banyak dekat depo. Depo tahanan apa tu? Apa nama tu? Pendatang asing kan? Kes tempatan tak banyak. Okay, so mana kau tahu saya punya kawan, punya cikgu, punya saudara, punya kawan, punya guru, punya saudara beritahu, oi. Inilah masalah orang kita. Semua dengar yang orang beritahu je. Bila orang tanya, mana kau tahu? Alah, yang orang tu beritahu. Tanya orang tu pula, orang tu pun, ni aku dengar di sini, dia dengar di sini. Okay, so tak ada berita sahih lagi. Tapi sekolah cikgu rasa mula buka bila? Dengar-dengar hujung bulan atau awal Julai. Okay, dengar-dengarnya lah. Tapi dia dah bagi tahu kan, Menteri Pendidikan dah bagi tahu dia akan umumkan. Bila dia umum tu maknanya korang akan sekolah 2 minggu selepas. So relax lah sikit. So mana tahu kalau contoh dia umum katakanlah esok. So 2 minggu selepas dia umum baru sekolah buka. Okay, cikgu punya seminar bila? macam sekarang ni memang taklah nak seminar. Macam tak mungkin je cikgu nak seminar. Okay, online lah kot buat masa ni. Okay, in future tak tahu lagi. Alright, so kita dah ada. Kita dah ramai dah kawan-kawan korang. Maksudnya lama lagi lah ni. Lama lagi apa Reh? Lama lagi nak kelas bengkel seminar cikgu? Yang tu tak tahulah. Tak berani nak kata. Tapi kalau korang suka mana? Korang suka lagi kalau kita kalau korang belajar online ke korang suka kalau datang kelas jumpa depan-depan? Okay, so some of you hari ni student baru. Okay, student baru. Okay, jap. Online meragukan. Jumpa depan-depan. Saya nak keluar rumah. Yeah, semua orang nak keluar rumah.
Apa maksud meragukan? Cikgu macam nak tahu ke apa maksud meragukan? Dictionary. Meragukan ditakrifkan sebagai alright, sudah ada. Okey. Online terlalu banyak hasutan. Tak fokus. Tahu-tahu dah sampai install. Oh, tu salah sendirilah. Okey. So, etika belajar online kan. Etika belajar online dia sama macam korang belajar kat kelas. So, cuma korang kena tahu yang cikgu macam cikgu dekat depan korang lah. Macam tu. Okay, yang pertama korang kena duduk dekat tempat yang nak belajar, pakai pun kemas-kemas. Dia macam etika nak pergi apa? Nak pergi sekolah, lebih kurang macam tu. Tapi tak ada cikgu suruh korang. Tak ada suruh cikgu korang pergi sekolah kan. Okay, cikgu pun kalau kelas cikgu tak pakai kain. Tak ada pula pakai kain macam kat rumah. So kita cubalah pakai macam ni. So esok punya kelas pun pakai baju sekolah. Okay. That's a good idea tau, lama. Alright. So kita nak start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so hari ni kita start dengan topik baru. Light. Okay. So cikgu mula 3 hari. Okay, kita mula 3 hari. So mula hari ni Jumaat, Sabtu, Ahad. Okay, 3 hari untuk cover light. So kita akan tengok soalan past year. Okay, so kita akan tengok soalan past year. Kenapa tak masuk ni? Sekejap Cahaya di hati. Yes. Cikgu ambil 3 hari sebab mengenangkan korang yang suka topik ni. Right. So topik ni dia tak panjang, nombor 1. And topik ni juga dia ada kait dengan the next chapter yang korang belajar waktu form 5. Apa dia? The first chapter, which is wave. Okay, wave. So dia ada kaitan dengan wave sikit lah. Alright, so dalam topik wave, cikgu recap sikit je siapa yang form 5. So dalam topik wave, form 4 pun cikgu rasa dah belajar dah. Okay, so dalam topik wave, you learn that wave ada 4 wave. Light, number 1, water, sound, electromagnet. Okay, so kenapa empat ni diklasifikasikan sebagai wave? Tu cikgu dah pernah cerita kelas waktu belajar wave. Because dia boleh undergo 4 fenomena. Apa fenomena dia? Reflection, refraction, diffraction, interference. Okay, bahasa Melayu, pantulan, pembiasan, pembelauan, interference. Right. So ada 4 fenomena. Dalam bab ni kita tak cover banyak, cover 2 je. Okay, walaupun 2, kebanyakan korang confuse. Okay, confuse. Tapi ada 2 sebab sebenarnya confuse. Yang pertama, selalunya bila korang belajar topik ni, last kali. So bila last kali, korang akan start rushing. So bila rushing, sebenarnya dia macam cover surface saja. Ada sekolah dia tak belajar pun. Waktu form 4 dia tak sentuh langsung bab ni. Ada sekolah yang tak belajar langsung. Okay, sebab bab 2 panjang sangat. So apa konsep penting untuk korang jawab soalan SPM? Yang pertama, kalau jumpa je fenomena ataupun perkataan yang melibatkan reflection, maknanya dia punya application adalah melibatkan mirror, cermin. Okay, pantulan, cermin. Okay, pantulan, cermin. Refraction, bahasa Melayu pembiasan. Pembiasan lens. Kanta. Okay, kanta. So cikgu nak mula dengan cermin dulu. So hari ni mungkin kita ambil cermin, pembiasan, pantulan dalam penuh kalau sempat. Okay, kalau tak sempat pun kita mungkin cikgu rasa cikgu plan hari ni kita buat dua fenomena and then soalan paper 1, 2. Esok kita buat lagi fenomena soalan paper 1, paper 2. Okay, so reflection mirror. So mirror ada belajar berapa? Ada 3 mirror. Okay, ada 3 mirror. So mirror yang pertama, mirror yang ada dekat rumah korang. Ini wajib. So bila kita nak belajar lens, dia ada banyak benda kena ingat. Okay, ada banyak benda kena ingat. Tapi ada 2 perkara paling penting. Yang pertama, the characteristic of image. Ciri-ciri image. Kena hafal. Cikgu kata kalau tak nak hafal macam ni cikgu. Okay, ada cara dia tapi dia kena deep understanding sikit lah. Kedua,
adalah lukisan, ray diagram. So kita nak tengok the first one is cermin satah. Bahasa Melayu cermin satah, bahasa Inggeris plane mirror. Okay. So dia sebenarnya tak payah hafal sangat pun kalau kita faham betul-betul sebab cermin ni korang ada. Contoh. Ni Ali. Ali tengok cermin. Ali dia takkan tengok cermin nampak abu. Kalau Ali tengok cermin nampak abu, Ali tak sihat. Okay, Ali something wrong. Ali kena pergi check doktor. Pergi cermin, tengok cermin ternampak abu, tengok cermin ternampak abu. Okay. Ali tengok cermin nampak Alia boleh terima lagi. Okay. Ali tengok cermin nampak Alia boleh terima lagi walaupun masih lagi tak berapa nak sihat. Okay. So Ali dia sepatut nampak image Ali. So apa yang Ali akan nampak? Ali akan nampak diri dia tegak. 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 Okay, bahasa Melayunya tegak. Bahasa Inggerisnya upright. Okay. Satu tips, kalau tegak, kawan dia maya. Maknanya kalau upright, kawannya virtual. Cikgu tak nak sentuh dulu apa maksud virtual. Kita nak ambil dia punya konsep dulu. Maksudnya virtual ini kawan dengan upright. Tak boleh tukar. Jadi kalau ada jawapan yang dia tulis virtual inverted, itu semua salah. Okay. Virtual inverted dia jadi salah. So dia kena virtual and upright. Okay. Nombor 2. Okay. Nombor 2. Dah dapat ni image pertama, kedua. Virtual upright. Yang ketiga, same size. Okay, same size. Kalau tengok cermin nampak, siapa yang macam berisi ni siapa? Tak ada orang lain, diri kita sendiri. Okay, same size. So maknanya waktu raya banyak sangat makan lemang ketupat. Okay, so kena diet sikit. So same size. Yang keempat, laterally inverted. Keempat ni cikgu nak tanda. Yang keempat ni ramai terlupa letak perkataan laterally. Okay, inverted dia tulis, laterally dia lupa letak. Kalau bahasa Melayu, kita tak boleh tulis songsang. Songsang ni maksudnya terbalik atas bawah. Kalau korang tulis songsang, maksudnya kepala kat bawah, kaki kat atas. Yang betul, songsang sisi. So, bahasa Melayu, perkataan sisi kena letak. And yang terakhir adalah same distance. Same distance, sama jarak. Okay, sama jarak. So, kalau Ali berdiri depan cermin 2 meter, image Ali di belakang cermin 2 meter. Okey, tak ada pula korang tengok cermin, Ali tengok cermin, lepas tu image dia duduk sebelah. Contoh macam ni. Ali tengok cermin, image duduk sebelah, Ali lari. Okey. Satu lagi kalau Ali pergi ke belakang, contohnya Ali ke belakang 1 meter, image Ali secara logiknya akan pergi ke belakang 1 meter. Same distance. Same distance soalan selalu ditanya adalah same distance. Sebab dia melibatkan matematik sikit lah. Gerak ke belakang macam mana, gerak ke depan macam mana. Okay, so tak logik kalau dia ke belakang, image ke depan, dia ke belakang, image ke depan. Okay, kalau kita tengok cermin, kita bergerak ke belakang, image ke depan, itu hanya berlaku dalam cerita Ju-on. Pernah tengok cerita Ju-on? Cerita hantu kan? Cerita hantu Jepun. Lepas tu hantu tu keluar, okay, keluar kepala dia. Dia ke belakang, image ke depan. Belakang, depan. So, kita adalah manusia yang hidup dalam logik. So, kita tahu image kita dekat cermin ada 5. So kalau rasa lupa dekat cermin tu nanti tampal kat cermin. Saya tengok cermin nampak cikgu. Okay, so tu cermin satah. Yang penting kat sini, ini yang selalu korang lupa ataupun silap. Right. Yang pertama, cermin cembung. Okay, cermin cembung. Ini cermin yang selalu kita nampak. 7-Eleven. Kat mana lagi? Tepi jalan. Okay, tepi jalan yang kalau ada corner kuat, dia letak kat situ. Cermin cembung. Kenapa dia letak cermin cembung? Sebab cermin cembung, image dia tidak bergantung di mana objek itu duduk. Okay, so maksudnya objek itu duduk belakang C ke, dekat C ke, antara C dengan F, dekat F, kurang dari F, semua kedudukan image dia sama. Virtual, kawan virtual upright. Kan cikgu kata tadi, virtual dengan upright tak boleh pisah. Partner sampai mati. Virtual upright. Tapi size diminish. Okay, virtual upright size dia diminish. So, sekarang kita akan buat soalan dia.
So kalau korang jumpa je perkataan cembung, convert, tak ada image lain selain would. Dia duduk belakang C, would duduk dekat C, would duduk antara, would duduk dekat F, would duduk depan pun would. Would tu maksudnya virtual upright diminish. Bahasa Melayu, upright tegak, kawan tegak, maya tak boleh pisah. Size diminish, bahasa Melayu kecil. Okay, so image ni virtual upright diminish, adalah sama dengan image bagi concave lens. Kanta cekung. Bezanya kanta fenomenanya pembiasan. Jadi cahaya akan masuk kanta keluar ke belakang. Okay, cahaya masuk kanta keluar ke belakang. Reflection pantulan. Cahaya langgar cermin patah balik. Okay, so again kalau mirror cahaya langgar cermin patah balik. Lens cahaya lalu kanta pergi ke belakang. It pass through the lens and goes ke belakang. Okay, kalau concave mirror which is SPM, soalan dia yang ini. Banyak keluar yang ini. Concave mirror cermin cekung. Walaupun korang tak pernah nampak aplikasi dia, tak ada pula kau nampak cermin tu tepi jalan ke, orang buat side mirror ke, tak ada. Okay, tapi dia punya image ada 5 ciri-ciri. 5 ciri-ciri tu bergantung kepada kedudukan tadi. Belakang C, dekat C, antara, F, depan. Okay. So pertama yang kita perlu tahu, concave ni sebenarnya datang dari bulatan. Okay, bulatan. So satu bulatan tu, kita ada bulat kecil, bulat besar. Contoh cikgu buat sini. Bulat kecil, bulat yang besar. Okay. Sorry. Okay, sini. Okay, so bulat kecil kat sini, beza dia apa? Kalau bulat yang kecil, center dia pendek. Allah, pendek sangat ni. Ya, cikgu buat sini. Okay, so cikgu bulat kecil. Contoh, center dia pendek. Center tu radius. So, separuh dari radius, contoh cikgu ada 10 cm center. Separuh dia adalah F. F ni separuh dari dia, 5. Tapi kalau cikgu ada bulat yang lagi besar, so center cikgu akan jadi lagi jauh. F cikgu pun lagi panjang. Okay, tapi cikgu tak nak sentuh yang tu dulu. Itu kita akan sentuh bila pengiraan. Yang penting kat sini kita tengok dia punya ciri-ciri dahulu. Read, rim, vum. Bahasa Melayu dia akan jadi macam ni. Bahasa Melayu, dengar. Nesek. Nesek tu nyata songsang kecil. Okay, nesek. Okay, walaupun bunyi macam, okay, tak apalah. Nesek. Neses. Nyata songsang sama saiz. Okay, nyata songsang sama saiz. Kemudian nesep nyata songsang besar. Okay, nyata songsang besar, nesep. Dua yang depan ni metep. Okay, metep tu maksudnya maya tegak besar. Okay, so kita tengok soalan dulu. Untuk mirror. Maknanya untuk soalan-soalan pantulan dalam SPM. Okay, so tips nombor 1, sentiasa tahu bentuk. Okay, tips nombor 1, sentiasa tahu bentuk. Soalan yang pertama, dia kata diagram show an object placed in front of concave mirror. Concave. Bahasa Melayunya cekung. Cermin pula tu. Maknanya kalau dia kata cermin, fenomena, pantulan, reflection. And then cekung. Ada berapa karakteristik? Ada 5 karakteristik. So apa 5 tu? Okay, cikgu tandakan. Okay, contoh cikgu kata F, double F dia C, 5 kedudukan, belakang C, DC, di antara, di F, di hadapan. Okay, so bahasa Inggeris dia tadi, ciri-ciri image bagi objek berada di kedudukan ni adalah read, rim, vum. Okay, read, rim, vum. Okay, tengok soalan. What are the characteristic of image form? Okay,
So yang kat sini infinity. Okay, Voom yang dekat F infinity. Alright. Cuba korang yang bagi jawapan. Maksudnya, what are the characteristic of image form? Kalau kata kita tak nak tengok jawapan kat bawah, apa ciri-ciri yang korang rasa image ni, objek ni, image dia akan terbentuk? Okay. Voom. Voom lah, carilah Voom. Okay. Pertama, cikgu dah terang tadi. Real tak boleh partner dengan upright. Okay, real tak boleh partner dengan upright. Real mesti dengan inverted. Ini kira dah melanggar perjanjian dah. Okay, real tak boleh dengan upright. Okay, real partner sampai mati dengan inverted. Real inverted betul. Tapi image yang kita letak tu bukan real inverted. Real inverted smaller dekat mana? Real inverted smaller kalau tadi F, yang ini C, belakang dia. Okay, real inverted smaller dekat belakang C, bukan depan F. Okay, virtual upright bigger, that's the answer, cacing. Okay, virtual inverted, virtual tak boleh partner dengan inverted. Kita korang kena ingat. Okay, so next one. Kereta P dekat corner kuat, cikgu rasa ni pun korang boleh nampak. Pernah nampak. Okay, pernah nampak. Cermin apa yang dia akan letak dekat corner tu? Okay. Dan apa tujuan dia letak cermin tu? Okay, cermin yang letak kat corner will be cermin yang akan ada wider view, which is a convex mirror to give you a wider view. Okay. Jadi, cermin cembung, wider view, pandangan yang lebih luas. Jadi dekat cermin ni, kat cermin ni nanti, cermin X tu, kereta P akan nampak apa? Dia akan nampak kereta Q. Okay, dia akan nampak kereta Q. Tapi kereta Q tu jadi lebih kecil, smaller. Okay, it will be smaller and still upright. Cikgu satu apa? Satu cacing. Dua cacing. Okay, satu cacing, dua cacing. Wider view. Right, dapat? Ramai juga hari ni yang student baru cikgu tengok. Welcome kepada yang first time datang. Cikgu tak tahu kenapa korang join cahaya je. Sebab yang lain dah okey kot. Okay. Ataupun Cahaya korang susah, baru yo. tahu. Cahaya susah, itulah. 82 malam ni selalu 62. Itulah. Cikgu pun terkejut. Okay. Nombor 3, nombor 5 yang cikgu cerita tadi. Dua-dua soalan nombor 3 dengan nombor 5 melibatkan pengiraan. Okay, nombor 3, nombor 5 melibatkan pengiraan. Tapi dia kata plane mirror. So soalan ni melibatkan pengiraan ikut yang 5 karakteristik tu kan. Virtual, upright, same size, laterally inverted and same distance. Okay, soalan-soalan macam ni selalunya same distance. Okay, same distance. Okay, cikgu nak ambil soalan senang dulu. Soalan senang kita ambil nombor 5 dulu. Okay, sekarang kita tengok nombor 3. Ambil nombor 5 dulu. Nombor 5, a boy berdiri depan cermin. Dia berdiri 3 meter. So secara logiknya image dekat belakang ni. Okay. Alright. So cikgu tak ada lukis betul-betul lah. Anggap je lah tu betul. Tak ada pula dia tengok nampak orang lidi. Tak ada. Okay, dia nampaklah image dia. 3 meter. Okay, sekarang berapa jarak dia dengan image sekarang? Sekarang. Berapa jarak dia dengan image? 6. Okay, good. Soalan SPM yang pernah keluar, yang ni soalan dia tanya move backward. Okay, contoh, the boy move 1 meter backward. So dia bergerak 1 meter ke belakang. Pump gerak ke sini, tambah lagi 1 meter. Image dia, macam cikgu cakap tadi, takkan image dia stay je. Takkan image dia tengok je asal kau gerak ke belakang. So image dia pun bergerak juga, ikut 1 meter ke belakang. So berapa distance sekarang bila dia gerak ke belakang? It will be 8. Okay. Soalan SPM juga pernah keluar, dia tanya 1 meter forward. Dia bergerak 1 meter forward. Yang ni 1 meter backward, ke belakang. Katakanlah orang ni, budak ni bergerak 1 meter ke depan pula. So kalau dia gerak 1 meter ke depan, sekarang jaraknya dah tinggal 2 meter. So dia bergerak 2 meter,
image dia takkan nak stay kat situ tengok je. So dia pun gerak 2 meter. So jadi 4 meter. Okey, itu contoh lah. Itu yang mudah. Okey, setakat sini clear eh? Yang ni cikgu rasa ni mudah lah kot. Tak ada apa yang keliru, confuse sangat. Okey. Image dia lag. Image dia lag. Kenapa image dia lag? Okey. Internet slow kot. Itulah. Okey, jangan risau. Kita punya facility internet sedang dinaik taraf. Okey, so yang ini. So dia kata kat sini Ali, ni Ali ni. Ali dia pergi eye test. Okay, dia pergi eye test. And then the distance between Ali and the plane mirror is 1 meter. Okay, so Ali dengan cermin 1 meter. Objek dekat belakang. Okay, objek kat belakang. So dia tak tahu berapa meter objek. Cuma dia bagi tahu kat sini. If the distance between the image and Ali is 5. Okay, distance between image and Ali is 5. So yang kena faham, image yang dia sebut tu bukan image Ali tau. Bukan dia kata the distance between image Ali and Ali. Dia bukan kata image Ali and Ali. Dia kata image and Ali. Image tu maksudnya refer kepada objek ni. Okay. Jadi sekarang ni dekat belakang ni akan ada cermin juga. Contoh cikgu buat macam ni. Belakang ni ada cermin. So dekat cermin tu huruf tu jadi macam mana? Huruf tu akan jadi macam ni. E. Laterally inverted kan? Kosong tak ada masalah. 1 tak ada masalah. J jadi macam tu. Sekejap, terbalik J dia. J jadi macam ni. Kenapa jadi macam tu? Sebab itu image laterally inverted. Songsang sisi. Okay. Soalan dia kata, Ali ni dengan image tu 5 meter. Okay, Ali sampai image 5 meter. Okay, Ali sampai image 5 meter. Maknanya kalau Ali sampai image 5 meter, sini adalah 1 meter, sini adalah 4 meter. Okay, alright, 1 meter, belakang ni 4 meter. Okay, cikgu kalau soalan tunjuk, sekejap cikgu baca soalan ni. Cikgu, kalau soalan tunjuk gambar rajah pelajar di kedai gunting rambut, ada cermin di belakang, macam mana nak tentukan imejnya? Okey. Sama juga, sama lebih kurang macam ni lah. Sama lebih kurang macam ni. Kalau kedai rambut tu maknanya ada cermin depan, ada cermin belakang. Okey, so sekarang ni dia tanya berapa jarak Ali dengan objek. Ali dengan objek. So dia nak Ali dengan objek tu berapa. Secara konsepnya, kalau belakang ni kita dah tahu 4 meter, dari cermin nak sampai objek mesti 4 meter juga. Mesti 4 meter juga. Jadi, bila dia tanya berapa distance Ali dengan objek. Depan ni kita dah tahu. 1 meter. Okay, tu 4 meter. So, belakang ni berapa? 3 meter. Yang ni kena fikir sikit. Kena berfikir sikit. Tapi tak adalah matematik yang complicated. Tak. Kita kena cuma faham situasi dia. Okay, kita kena cuma faham situasi dia. Alright, tadi ada satu lagi soalan. Soalan berapa? Soalan nombor je Ni ada soalan. Okay, lupa cikgu nak terangkan. Kalau korang nak communicate, ada 2 cara. Sama ada bila cikgu tanya, korang boleh respon guna speaker. Kena unmute kan sendiri. Atau boleh juga tulis chat. Kalau malu kawan-kawan nak baca, tapi cikgu rasa kalau boleh tak payah malu lah. Kalau kata malu juga boleh, message private. So cikgu boleh baca. Okay, soalan dia cikgu nombor 5 tu. Nombor 5 yang ni. Okay, kenapa dengan nombor 5? Dia tanya distance between boy and his image.
So memang kena tambah. Yelah, kena tambah lah. Bila dia kata distance between boy and image, kita kena tambah lah. Sebab kalau sampai cermin baru distance boy. So cermin ke belakang distance image. So kita kena tambah dua-dua. Baru dapat distance boy and image. Okay. Cikgu, saya confused. Yang image tu ahli ke objek tu or dua-dua sekali? Okay. Soalan dia adalah calculate the distance between ahli and object. Ali sampai objek. Kalau Ali sampai image 5. Okay, Ali sampai image. Ali sampai image tadi ada cakap kan? Ali sampai image ni daripada sini sampai sini 5. So kalau 5 tunjuk kat ni. Sini ni 1 meter. Belakang ni 4 meter lah. Okay. So bila ni 4 meter, nak sampai belakang pun kena 4 meter. Right. Dah faham. Okay, thank you. Right. Tu untuk kenapa image dia 4 meter bukan 1 meter. Okay. 1 meter adalah image Ali. Okay. So kalau cikgu boleh lukis sekejap Cikgu lukis cantik sikit lah. Dah buruk lah. Macam mana cikgu nak bagi cantik? Okay. Cikgu ada idea. Okay lah. Cara dia cikgu lukis kat sini sikit. Tepi ni lah. Okay. Cikgu lukis dengan scale yang lebih cantik. Ali. Okay. So Ali 1 meter dia kata. Okay. So ni 1 meter. Ya Allah, aku pergi tulis Ali pula. Ali. 1 meter. So image Ali. Image Ali. Okay. Kalau Ali sampai image Ali lagi 1 meter. So kalau Ali sampai image dia itu 2 meter. Tapi itu Ali sampai image. Ali sampai image. Ui, kat soalan ni pun kita lama Okay, belakang pula. Belakang ni objek yang di refer objek belakang ni. Kita tak tahu berapa distance dia. Tapi dia akan muncul dekat belakang sini lah. Sebagai image objek. Okay, soalan beritahu Ali dengan image objek. Ali dengan image objek, cikgu tak sini Ali sampai image objek 5 meter. Okay, dia bagi tahu yang biru tu 5 meter. So kalau 5 meter bermaksud depan ni kita tahu 1 meter. Belakang ni 4 meter lah. Okay. Bila kita tahu yang ini 4 meter secara automatik dari cermin sampai objek dekat belakang pun 4 meter. And dia soalan dia adalah so kalau macam tu berapa pula jarak Ali dengan objek? Ali dengan objek ni berapa? Macam tu. Tu yang kita dapat 3 meter. Okay, clear So jawapan dia nombor 3 tu adalah B bola, betul. Okay. So sekali lagi bawah dia tanya soalan yang tidak asing lagi dari dulu kini dan selamanya. Concave mirror. Cermin cekung. So macam Cuk cakap nombor 1 tengok cermin. Cermin apa? Dia beritahu oh cermin cekung. Okay, once disebut cermin cekung je, korang kena tahu cermin cekung ada 5 ciri-ciri ni. Okay, ada 5 ciri-ciri ni mengikut kedudukan. Okay, ikut kedudukan. So bila jumpa je cekung, ingat 5. Read, ris, rim, vum, vum. Read, ris, rim, vum, vum. Bahasa Melayu dia, kalau nak ingat bahasa Melayu pun boleh. Tapi bunyi dia tak berapa nak sedap lah. Nesek, neses, nesep, metep, metep. Okay. Tu kalau bahasa Melayu. Bahasa Inggerisnya, read, ris, rim, vum, vum. So bila dia kata 5 tu ada 5 karakteristik. So dia dah tanda sini F. Secara automatik contoh kalau kata F ni sejauh 5 cm, double dia okay, adalah C.
10 cm. Okay, 5 ciri-ciri tadi contoh. Kalau cikgu kata objek dekat 15. 15 belakang 10. Objek dekat 10. Kalau objek dekat 10, maksudnya dia duduk dekat C. Objek dekat 8. 8 maksudnya dia duduk di antara. Objek di 5. 5 maksudnya dia duduk dekat F. Objek contohnya di 3 cm. Apa ciri-ciri image dia? Okay, tu kalau dia bubuh nombor. Tapi gambar ni dia tak bubuh nombor. Dia hanya letak kedudukan je. Okay, walaupun ada kedudukan, automatik ikut yang kita hafal. Read, ris, rim, vum, vum. Beza dua vum, vum yang dekat F terlampau besar, infinity. Okay, magnify, magnify at infinity. Besar sehingga infinity. Tak tahu kat mana image dia. Okay, kita tak boleh nak lukis. Maksudnya kalau kita lukis, kita tak jumpa. Itu lukis cikgu cerita kemudian. Okay, so dia tanya benda yang sama macam tadi. What is the characteristic? Okay, so jawapannya adalah VUM. Okay, VUM. Virtual, upright, magnify. Tapi upright dia tak tulis. Tinggal dua je lah. Virtual and bigger. Okay, clear tak yang ini? Ini penting Okay. Clear? Alright, clear? Faham? Okay. Itu baru satu cermin. Okay, so kita sekarang nak masuk sikit je lukisan. Lukisan. Masih lagi soalan yang tidak berganjak daripada cermin paling popular seantara dunia. Cermin cekung, concave mirror. Okay, so what is the difference between concave and convex? Okay, concave and convex. So kita nak cerita dari segi lukisan. Right. So untuk concave, so kalau cikgu buat tadi line tadi, ini nama dia principal axis. Principal axis tu garis tengah dia tu. And cikgu buat garis normal. Okay, and cikgu buat bentuk macam ni untuk menunjukkan ini bentuk concave. Okay, untuk menunjukkan dia bentuk concave. Number 1. So cikgu pun tandalah F. Cikgu tandalah double dia pada jarak yang sama daripada cermin sampai F, jarak yang sama, cikgu tanda C. Okay, so kita nak belajar lukis. So untuk belajar lukis, cikgu buat macam ni. Cikgu pakai 3 warna. Okay. Alright. So ni kedudukan tak betul ni, tapi tak apalah. Okay, tak apa. Okay, ni lebih-lebih kurang lebih-lebih kurang sebab cikgu tak ukur betul-betul. Okay, tapi katakan cikgu letak objek dekat sini. Ni objek cikgu. Selalu objek dia letak nak panah macam tu. Okay, cikgu belum lukis lagi. Setakat yang kita belajar. What is the characteristic of image? Form. Apakah ciri-ciri image yang akan terbentuk bila cikgu lukis? Alright, so ada yang jawab read, okay, betul. Bahasa Melayu read tu apa? NSK, NSK. Nyata, songsang, kecil. NSK tu tak silap cikgu pasar raya kan? Tak silap cikgu lah. Pasar raya NSK. Okay, so belakang. So lukisan yang pertama, dia ada 3 garis tau. 3 garis. Cikgu ajar garis yang pertama. Garis yang pertama, dia mesti lalu straight. Straight, korang ada pembaris. Cikgu kat sini, cikgu tak pakai pembaris ni. Cikgu menggunakan pengalaman cikgu membuat garisan yang lurus. Okay. And then straight. Okay, lepas tu dia pergi mana? Dia akan dipantul. Reflect. Kenapa reflect? Sebab ni cermin. Reflect. Reflect ke mana? Dia akan ditumpukan, converge kepada F. Okay, tu lukisan dia. F, ingat dia mesti patah balik dia dekat F. Okay, dia mesti patah balik dia dekat F. Itu baru satu markah. Okay, satu markah. Kalau kata lukisan dalam paper 2, that one is representing 1 mark. Okay, cikgu nak tukar lagi, pakai warna hijau untuk garisan yang kedua.
Dari objek, cikgu tarik pergi F dulu. Lalu F pakai pembaris. Okay, pakai pembaris. Lalu F. Dan lalu F. Sentuh sampai sentuh garis normal. Okay. Dah sentuh garis normal. Reflected back. Patah balik. Okay. So anak panah dia tengok yang penting anak panah. Tak ada anak panah kosong markah. Okay. Anak panah tu mewakili light travel. So light travel from the object, touch the mirror and reflected back. Reflected back. Okay, so korang nampak dia ada intersection. Dia bertindih. Bertindih kat mana? Bertindih dekat sini. Okay. So kita tengok bertindih tu, arrow dia tu dah terbalik lah. Tadi arrow ke atas. Sekarang arrow ke bawah. Arrow terbalik ni bahasa Melayunya songsang. Okay, bahasa Melayu. Bahasa Inggerisnya inverted. Okay, bahasa Inggerisnya inverted. And then cikgu dah bagi tahu tadi, siapa partner Songsang sampai mati. Songsang ni orang yang setia. Dia sentiasa dengan nyata. Okay, so inverted dia dengan real. Okay, size. Kita tengok size. Size dia makin kecil. Diminish. Alright. Itu cara juga nak tahu dengan lukisan lah. Kalau korang nak tahu characteristic of image from the drawing. Look at the drawing. Okay, look at the drawing. Either the image become bigger or the image become smaller. And then tengok arrow. Kalau arrow dia ke bawah, inverted. Kalau arrow dia ke atas, sama line dengan dia, is upright. So kawan dia upright mesti dengan virtual. Inverted kawan dia dengan real. Macam mana nak tahu makin kecil from arrow dia cikgu? Okay, arrow dia sepatutnya makin kecil kat sini. Cikgu tak ada scale sebab tu korang nampak macam lebih kurang. But basically bila korang lukis betul-betul, korang akan nampak dia jadi kecil. Kalau lens macam mana pula? Lens pun sama. Kita boleh nampak daripada lukisan pun boleh. Kita tak sampai lens lagi. Tapi nanti bila nak sampai lens, korang akan nampak dia sama. Okay, soalan dia tadi, macam mana nak tahu arrow makin, macam mana nak tahu makin kecil from the arrow, ikut size. Nanti cikgu tunjukkan. Yang tu sebab cikgu tak lukis pakai scale, so tak nampak sangat. Macam mana nak tahu dia diminish? Diminish kita tengok size. Bandingkan objek, ni objek yang warna biru ni, bandingkan dengan image. Kalau ada kotak, korang akan nampak yang biru tu kotak dia panjang sikit, yang purple tu dia lebih pendek. Okey, cikgu, ray dia memang kena ingat lah. Yang kena ingat lah. Kalau nak lukis dia macam mana? Straight, patah balik pergi F. Pergi F, patah balik. Okay. Cikgu, cekung tu concave. Yes, cekung tu concave. Concave lens. Concave mirror. Dalam kes ni, concave mirror. Kalau image dia ke depan, kira diminish ke? Oh, diminish kita tengok size. Okay, soalan tu diminish tu kita tengok size. Kalau size dia makin kecil, kita panggil diminish. Size dia makin besar, kita panggil magnify. Okay, jangan risau, tu nanti cikgu akan tunjukkan juga kemudian. Dia ada soalan-soalan lagi kat belakang. Okay, cuma kat sini bila dia tanya mana satu image untuk cermin cekung. Okay, cikgu dah bagi korang dia punya idea. Kalau cermin cekung, kita nak buat macam mana? Dia straight, dia langgar, dia patah balik. Cikgu cara lukis ni boleh guna untuk kedua-dua lens. Lens. Kita tengah cerita mirror dulu. Kita tengah cerita mirror. Okay. So, kita ambil ni dulu. Kita ambil ni. Sekarang kita cikgu terangkan yang empat-empat beza. Tadi cikgu terangkan empat-empat beza. Okay, kalau yang macam ni, ikut yang cikgu tunjuk tu, mana jawapan dia? Dia straight, dia langgar, dia patah balik dia pergi F. Okay, so yang ni, jawapan dia adalah bola. So, nama cermin ni, cikgu tulis balik, is a concave mirror. Bahasa Melayu, cermin cekung. Bahasa Melayu. Okay, bahasa Melayu, cermin cekung. And then, nama lain dia, kalau bahasa Melayunya, kita panggil dia cermin menumpu. Menumpu tu sebab cahaya tu, lalu dia tumpu dekat satu titik. Titik F. Okay, cermin menumpu. And another one, bahasa Melayunya dia panggil, bahasa Inggeris, converging.
converging light. Menumpukan cahaya. Okay, so cermin tu menumpukan cahaya. Apa beza jawapan B dan jawapan D? Jawapan D dia tak patah balik, dia tak fokus kepada F. Dia fokus dekat belakang F, which is C. Okay, dia tak fokus dekat F, dia pergi dekat C. Yang dalam mata kita cermin cengkok. Oi, mata kita tak pakai cermin sayang weh. Kalau mata pakai cermin kau buta. Ini namanya kanta. Cahaya lalu dia masuk, dia pergi ke mata. Kalau kau pakai cermin, cahaya pantul. Cahaya datang, patah balik. Cahaya datang, patah balik. Buta lah, mana nampak? X-Men, X-Men. X-Men pun tak boleh. X-Men pun tak pakai cermin. Okay. Itu masalah dia. Satu lagi masalah wujud. Apa tahu? Korang pergi kedai, dia tulis apa? Kedai cermin mata. Kedai cermin mata. Tu masalah tu. Kedai tu tak jual cermin pun. Dia jual kanta mata. Kanta ni kanta. Kanta. Cahaya masuk, dia lepas kanta ni, dia masuk ke mata. So kanta mata. So kalau lepas ni korang pergi kedai cermin mata, yang mana korang nampak tulis kedai cermin mata, kedai cermin mata. Okay. Pergi jumpa owner dia, cakap, "Pak cik tolong tukar nama. Kedai pak cik ni tak jual cermin, dia jual kanta mata." So pak cik tukar. Sebab pak cik lah saya punya topik cahaya ni lemah. So saya teringat signboard kedai pak cik ni, cermin mata, cermin mata. Saya pun ingat ni cermin. Okay. Macam nak tahu spek kita lens apa? Okay, spek kita dia pakai convex. Kita tengok dia punya lengkung lah, lengkung. Tengok lengkung dia. Lengkung dia ke mana? Lengkung keluar convex. Lengkung keluar ni macam ni. Mata kita pun lengkung macam ni. Ni kan mata kita. Kanta mata kita. Macam tu. So mata kita pun berbentuk ni. Convex. Ni convex lens. Retina. Retina tu titik kanta mata lain. Kenapa kita tak fokus dekat C? Okey, sebab C tu adalah radius ataupun dia punya pusat lengkungan. Pusat lengkungan, bukan titik fokus. Cahaya ditumpukan kepada titik fokus. So F ni adalah titik fokus. Titik fokus ataupun kita panggil focus point. Kan nama kedai cermin mata tu focus point. Alright. Apa lagi? Yang retina. Okey. Retina tu lain. Okey, terpaksalah aku ajar biologi sikit. Tak adalah terror sangat, tapi bolehlah. Okey, ni korang punya mata. Okey, mata dia ada yang pegang korang punya kanta mata. Nama dia iris. Tu cerita Ejen Ali tu. Iris. Okey. Iris ni kalau mata korang warna coklat, mata korang warna kelabu, warna biru tu iris, disebabkan iris. So iris dia pegang korang punya ini, kanta mata. Okey, retina tu kat mana? Retina kat belakang titik. Okey, retina. So cahaya lalu ni lain Sebab apa ni lain? Sebab ni kanta. Kanta cahaya masuk. Kanta cahaya dia ke belakang, pembiasan. Kalau cermin pantulan. So dia dibias, dia pergi kat titik belakang ni. Okey, dia pergi kat titik belakang tu yang nampak. Okey, tapi dia pakai pembiasan. Tu kau bayang kalau mata kau cakap siapa kata tadi? Mata kita cermin cekung. Mata kau macam ni. Cahaya langgar, patah balik. Cahaya langgar, patah balik. Buta lah tu, kata buta tadi tu. Okay, so mata kita bukan cermin, kita pakai kanta. Alright. Okay, so jawapan kat situ B. Okay, kalau jawapan A tu untuk apa? Jawapan A adalah untuk cermin satu lagi. Cermin ni. Okay, cermin cembung. Cikgu, yang apple guna
retina display. Oh, yelah, nama dia retina display. Dia tak adalah panggil lens display, nama je. Dia anggap retina tu kira mata lah, guna mata lah. Actually retina kat dalam. Okay. So tu nama je. Kenapa Apple guna retina display? Nama je retina display. Okay, so yang ini cembung. Cembung macam saya cakap tadi, dia satu image je. Okay, satu image je. Satu image iaitu virtual upright diminish. Kenapa dia satu image je? Sebab mana-mana pun cahaya datang, dia akan mencapah. Mencapah tu maksudnya bahasa Inggerisnya diverge. Diverging. Okay, kita tengok lukisan dia tu. Cahaya datang, langgar cermin, dia pantul. Tapi pantul macam ni, ke atas. So dia pantul ke atas tu daripada mana? Daripada satu titik dekat belakang ni. Okay, itu yang dia kata diverging. Okay, diverging, mencapah. Right. So kalau untuk yang ini, kita tengok A. A ni cahaya datang, langgar cermin, patah balik keluar. Cahaya datang, langgar cermin, patah balik keluar. Bentuk ni salah. Sepatutnya bentuk dia macam ni. A ni betul kalau dia buat cermin cembung. Kalau dia buat convex mirror. Salah sebab dia buat bentuk konkav. Okey, C dengan D salah sebab dia letak dekat ni F, dia letak dekat C. So dia tak pergi C, dia pergi ke F. Tu yang korang ingat. Dia akan pantul pergi ke F. Dia capah pun daripada F. Ya, daripada F. Bukan dari C. Okey, daripada F. Okey, clear setakat ni? Right. Kalau clear, kita pergi page 3. Alright. Alright. Okey, ni baru cikgu terang tadi. Lukisan. Okey. Cikgu baru terang tadi lukisan. Sama juga, masih soalan paling popular seantara universe. Concave mirror, cermin cekung. Okay, tak payah cerita dah. Kalau cikgu nak cerita sekali lagi, dia punya ciri-ciri image, korang pun tahu ada 5. 5 dia, okay, kita recap balik. Dah tahu, ulang banyak kali malam ni. Malam ni korang termimpi-mimpi kan. Tengah-tengah tidur tu mak dengar. Read, rim, vum, vum. Read, rim, vum, vum. Okay, read, rim, vum, vum. Okay, 5. Tapi dia tak tanya karakteristik. Dekat sini dia tanya lukis. Kejap. Wait. ZK, jangan ZK lab, bahaya lab. Kau tukar, jangan tukar ZK pula. Jadi, okay, ni ada soalan daripada kawan korang. Jadi cikgu, kalau convex mirror ni, kalau objek dia dekat C ke, dekat F ke, dekat mana-mana ke, image dia void. Yes, betul. Maknanya kawan korang cakap, jadi kalau dia tulis convex mirror ataupun dia tulis cermin cembung, duduk mana-mana pun void. Maknanya kalau kata cikgu letak 5 kedudukan ni, okay, dia tak ada read, rim, vum, vum. Okay, kat 5 dia tak ada read, rim, vum, vum. Dia ada void. Vood. Dah macam orang Rusia dah. Vood. Baik orang Rusia kan. Okay. So duduk kat mana pun vood. Okay. Tu soalan yang dia tanya tadi. Apalah nak jadi dengan anak aku. Jangan kau buat pula kan. Malam ni je. Kau nak tidur kang vood. Read this rim vum. Okay, so lukisan mana betul? Okay, ikut yang cikgu dah ajar tadi dekat soalan nombor dekat atas tadi. Mana lukisan yang betul? Okay, kita ambil yang betul. Soalan dia nak yang salah. Dia tanya mana yang lukisan salah. So kita ambil dulu mana yang betul. Okay, mana yang betul? Okay, D betul. Okay, D betul. D betul sebab cahaya lalu langgar, reflect, pantul pergi F. So D ni betul. Okay, D tu betul. Macam cikgu terang tadi. Ni garis normal. Okay.
So ni tadi F, double dia C. So cikgu letak objek kat sini. Ada dua garisan yang cikgu ajar. Cikgu ajar dua tadi. Okay, straight, langgar, pergi F. Nombor 1. So nombor 1 ni yang ni, D. Okay, satu lagi yang betul. Yang betul satu lagi adalah C. Pergi F, langgar, patah balik. Okay, so C betul. C yang warna hijau. Okay, C betul, yes. C betul, D betul. Okay, satu lagi. A dengan B. Mana betul? Okay, so satu lagi yang betul ni cikgu lukis. Satu lagi yang betul, kalau kita ada satu lagi lukisan yang dia suruh lukis, adalah B. Daripada objek ni cikgu tulis. Dari objek, lalu C, straight sampai cermin. So korang nampak kat situ yang cikgu lukis tu, cahaya dia langgar cermin patah-patah balik. Okay, korang tengok cahaya yang cikgu lukis warna oranye ni. Tak pasti korang nampak ke tak warna oranye. Nampak ke warna oranye? Ke tak berapa clear? Okay, yang korang nampak warna oranye ni, dia potong. Nampak. Dia potong dekat tempat yang sama. Maknanya dia potong dekat yang tadi kita kata image dia jadi dekat sini. Okay, so cikgu lukis anak panah ni I ni image. So korang boleh beza kat situ, objek dia tinggi, image dia kecil. So apa objek dia tinggi, image dia kecil. Okay, kita tengok anak panah dia ke bawah, anak panah dia ke bawah dia adalah inverted. And then kawan inverted real. Size dia pula makin kecil, real. Okay, so ikut lukisan yang betulnya adalah B, yang salahnya A lah. So apa A salah? Sebab dia patah balik ke C. Macam cikgu cakap tadi, dia tak boleh pergi C. Okay, dia tak pergi C. Dia pergi ke kawasan, dia mesti pergi. Kalau dia pergi C, dia straight. Okay, clear tak yang ni? Okay. Right. Kenapa B betul? Okay, B betul sebab B ni adalah warna oranye yang cikgu lukis. Okay, B ni adalah warna oranye yang cikgu lukis. Kalau dia lalu C, dia straight. Nampak ni? Dia lalu C, dia straight. And then dia patah balik macam tu. Berlawan, kenapa arrow dekat ujung tu berlawanan dengan arah asal? Dia berlawanan dengan arah asal, kan ini cermin. Cermin kan pantulan. So pantulan dia patah balik. Pantulan. Okay. So ni pun boleh macam buat TikTok juga. Straight. Macam tu. Straight, turun. Okay. Turun, patah balik. Straight, turun. Turun, patah balik. C. Okay. Dapat tak kenapa arrow? Okay. Hakim dapat? Jap. Kenapa arrow tu kat ujung berlawanan? Faham tak? Dia cahaya pergi. Arrow ni masuk cahaya tau. Cahaya gerak. Dah langgar. Lepas tu cahaya patah balik. Dia patah balik dekat garisan yang sama. Okay. Good. Haris, okay Haris. Haris mana Haris? Asal Haris pula kena ni. Kena petik. Tak tahu pasal Haris kena petik kan. Sian Haris. Okay. Okay, so kalau boleh kat situ, kita buat satu lagi soalan. Diagram 15. Show an object placed in front of plane mirror. Okay, tiba teruk ni. Teruk apa? Okay, kat mana? Ada yang tak faham ke? Ada yang nak cikgu patah balik ke? Kalau ni bagi tahu. Dia buat joke. Oh, okay. Kadang-kadang joke korang cikgu dah tak boleh follow dah. Right. Gambar tepi tu korang jangan ni abaikan lah. Cikgu tarik ke sini sikit lah. Takut malam tak tidur kan. Okay. So, yang pertama, ini plane mirror.
Okay, kat situ straight tu plane mirror. So plane mirror, korang dah tahu dah karakteristik dia. Ada 5. Virtual upright dulu, kawan upright virtual, same size, same distance, laterally inverted. Bahasa Melayunya tegak, kawan tegak maya. Okay, SS sama size. S sama size, lepas tu same distance sama jarak, and songsang, okay, songsang CC. Dekat sini ada 2 lah SS. Okay, so kita, okay, so relax sikit kat chat tu, relax sikit. Kenapa kepala dia bengkak? Kau tanyalah pelukis tu nanti. Okay, so dekat sini kita ambil mana ciri-ciri image yang kita rasa dia punya, ciri-ciri image kereta. So jawapan dia yang mana? Berdasarkan konsep tadi, korang rasa yang mana? A, B, C, D. Confident confirm B. Sebab jarak objek dengan cermin 4, jarak image dengan cermin 4 sama jarak, same distance. Okay, yang lain salah. Okay, so habislah soalan reflection. Itu yang paper 1. So korang nampak tak, ada tak pengiraan untuk reflection setakat ni? Ada pengiraan pun yang plane mirror. Okay, plane mirror ada pengiraan. Kalau yang concave mirror, sama ada lukis atau karakteristik. Lepas tu convex mirror, tak ada pun soalan convex mirror yang tanya karakteristik. Yang ada adalah satu je tadi, soalan convex mirror yang dekat soalan nombor 2 tadi. Yang tanya pasal cermin dekat tepi jalan raya, itu je. Yang lain semua concave, karakteristik, concave drawing, concave karakteristik. Okay, so cikgu harap korang dah boleh bezakan read, ris, rim, vum, vum dengan wood. Kedua, korang boleh bezakan lukis dia. Kalau convex, dia pergi langgar, patah balik tu pergi F kat tengah, dia turun. Okay, ataupun dia pergi F dulu, langgar cermin, dia patah balik ke belakang. Atau kalau dia lalu C, dia straight je. Okay. Right, setakat ni clear? Okay, cikgu. Okay, so kita masuk next konsep. Refraction. Lepas tu kita boleh pergi paper 2 kejap. Siapalah yang rajin hantar. Okay, kejap WhatsApp image. Okay. Okay, so kita okay. So kawan korang ada hantar soalan. Kalau soalan macam ni, macam mana nak buka? Okay. Ni ada kawan korang hantar soalan, gambar soalan. So yang tu cikgu akan bincang lepas ni. Okay, kita habiskan ni. Sekarang cikgu bincang soalan ni. Boleh. No worries. Alright, so kita masuk kepada refraction. So apa yang korang perlu ingat untuk refraction? Okay. So refraction, konsep dia akan pakai kepada siapa? Akan pakai kepada kanta. Lenses. Lens, kanta. So kita belajar tadi kanta ada 2, cermin ada 3. Kanta ada 2, cermin ada 3. Cermin ada plane mirror, cermin satah. Karakteristik dia 5. Virtual, upright, same size, laterally inverted and same distance. Okay, cermin satah. And then convex, cembung, image dia tak bergantung kepada position. Dia sentiasa wood. Okay. And then kalau tadi cermin cekung, okay, concave mirror, dia ada 5 karakteristik, read, restream, vum. Okay, kalau refraction pula akan apply kepada lens. Okay, sama juga kita ada 2 lens. Concave lens, convex lens. Tapi kita tak nak tengok lens lagi, kita hanya nak tengok dia punya konsep, which is refraction. Okay, so refraction ni maksud dia apa? Bending of light. Bahasa Melayunya pembengkokkan cahaya. Cahaya jadi bengkok.
Okay, bengkok maknanya dia RM1 lah. Alah, ni korang selalu tengok. Ambil straw, bulan cawan RM1, cawan RM1. Straw RM1. Lagi apa? Korang letak dekat air kolam, nampak cetek padahal dia dalam. Okay, bintang kat langit pun sama tau. Bintang kat langit yang korang nampak tu, korang nampak dia tinggi, sebenarnya dia bawah sikit sebab ada pembiasan. Bintang kat langit tu kalau kita nampak tinggi tu sebenarnya dia kedudukan betul dia dekat bawah sikit. Okay, kedudukan dia betul bawah sikit. Okay, so kita penting tahu kat sini. Kita kena tahu dia bengkok macam mana. Towards normal atau away from normal. Dekat dengan normal ataupun jauh dari normal. Sunrise dengan sunset pun sama kan cikgu? Sama. Okay, pandangan kita tu sebab ada berbeza ketumpatan optik. So kita akan nampak matahari dekat atas pun kedudukan betul dia bukan dekat situ. Dia sebenarnya bawah sikit. Cuma mata kita nampak macam tu disebabkan oleh refraction. Tu yang mata kita tertipu. Okay, so kat sini korang boleh tengok dari air less denser masuk glass denser, korang kena ingat dia bend towards. So bila bend toward, tengok sudut awal dia, sudut tuju dia, incident angle dia 60. Okay, bila dia masuk, incident dia, refracted dia jadi 35. Pertama, tolong tengok kat sini, sudut nak ambil macam mana? Sudut mesti ambil dengan normal line. Sudut mesti ambil dengan normal line. So perangkap lazim dia buat macam ni. Dia letak kat tepi ni, dia kata sini 30. Okay, dia letak bawah ni, dia kata yang ini 55. Kesalahan lazim, kita ambil sudut 30 dengan 55 tu. 30 dengan 55 tu kita tak nak. Kita nak yang between incident ray and normal line. Antara sinar tuju dengan garis normal. Antara sinar biasan dengan garis normal. So kita ambil yang dekat dengan garis normal. Okay, kita kena ambil dekat dengan garis normal. Okay, macam mana aku nak keluar ni? Okay. So yang bawah pula korang tengok. Daripada gelas keluar, dari 35 dia naik balik 60. Okay, kenapa sudut tu sama? Okay. Dia bend away. Tapi sudut dia tengok. Atas 60, 35, keluar balik 35, 60. Kenapa sama? Sudut tu jadi sama sebab dia bergantung ke... ya Allah, gaya lagi punya. Ni akan dah habis. Okay, korang boleh dengar ke bunyi bunga api? Boleh. Allah. Okay, yang tak dengar. Okay, so sekarang ni, cikgu kena kuat sikit lah. So dia bergantung kepada satu property yang kita panggil refractive index. Bahasa Melayunya indeks biasan. Latihan perang. Okay. Okay, tak kuat sangat. Alright, thank you. So dia bergantung kepada indeks biasan. Perkara wajib. Tak ada unit nombor 1. Nombor 2, dia mesti lebih besar dari 1. Setiap bahan dah ada dia punya nilai refractive index. Okay, setiap bahan. So tak boleh tukar. Contoh macam vacuum dengan air, dia memang nilai yang paling kecil lah, 1. Okay. Air, cikgu letak kat sini, air sebenarnya 1.0025. Tu nilai sebenar. Dalam buku korang dia letak 1. Kenapa dia letak 1? Because dia round off. Ni 1.0029. Kalau korang round off dapat 1 juga. Sebab tu dia tulis dalam buku teks 1. Okay, sebab tu dia tulis 1. Water 1.33. Kalau air 1.33. Kalau glass ataupun prism, dia ada beberapa nilai. Okay, daripada 1.4 sampai 1.9 ikut density. Okay, yang penting kat sini, efek dia apa? Kalau nilai N dia besar, bermaksud dia denser. So kalau contohnya dia bagi antara 1.33 dengan 1.9, siapa denser? So dia tak bagi tahu pun apa. Dia tak bagi tahu pun water ke glass ke, dia tak bagi tahu. Dia hanya bagi tahu nombor. Okay, bandingkan 1.33 dengan 1.5. Siapa denser? Okay, confirm nombor lagi besar denser. Okay, nombor lagi besar denser. Maknanya kat sini,
Higher N, higher density. Okay, tapi yang kat ujung ni korang kena ingat. Kalau N dia tinggi, density dia tinggi, light yang masuk tu nanti dia slow. Okay, dia akan jadi perlahan. So kalau kita ambil konsep asas macam ni. Cahaya yang korang nampak daripada udara masuk dalam air. Kata dalam air laut. Dia masuk dalam air laut. So apa jadi kepada speed of light dalam air laut? Jadi slow. Okay, jadi slow. Sebab kawasan air tu denser. Tu yang kena faham. So yang bawah ni paling penting untuk kita ingat bila nak jawab paper 1 and paper 2. Nanti cikgu terangkan kenapa. Okay, again, dia ada 3 formula kat sini. Okay, dia ada 3 formula kat sini. Alright. So secara logik matematik, kalau cikgu ada nombor 2, okay, kata cikgu letak I2, lepas tu cikgu letak R sama dengan 3. Okay, kalau cikgu buat 2 bahagi 3, okay, cikgu buat I bagi R, cikgu dapat apa? Cikgu akan dapat 0.6666. Okay. So kita dapat 0 point. So tak boleh kita letak 2 ke atas. Sebab secara matematik, kalau kita nak lebih besar dari 1, nombor ke atas mesti nombor besar. Okay. Bila kita ada formula refractive index ni, semua ke atas nombor besar. Kalau sudut besar bahagi sudut kecil. Kalau laju yang paling laju yang dalam vacuum, iaitu dalam vacuum or air 3 kali 10 kuasa 8, paling laju bahagi yang paling perlahan. Okay. Kalau yang bawah ni pula real depth paling dalam bahagi apparent depth. Okay. So formula nombor 13, nombor 13. Cikgu belum masuk lagi, 14 baru nak masuk. Okay. So maknanya bila kita kata refractive index, dia ada 3 formula. So korang kena choose 3 formula ni bila soalan melibatkan pengiraan. Okay, contohnya nombor 13 ni. Okay. Yang korang kata muka dia scary kan. Okay, jangan tenung lama-lama, takut tak tidur. Okay. So kat sini. First image. Okay. Sekejap. Kenapa cikgu? Okay. So dia nak pakai formula apa? Okay, tak payah tengok muka dia. Okay, so kita ada apa? Dia beritahu the depth of the water in the pool 1.2. Maknanya 1.2 tu paling dalam paling dalam. Air kolam tu 1.2 meter. Okay, so 1.2 adalah real depth, kedalaman sebenar air kolam. Okay, refractive index adalah 1.33. Dia nak cari what is the apparent depth, tu soalan dia. What is the apparent depth? So real depth 1.2. Refractive index 1.33 sebab air. Dia nak apparent depth. Okay, sebenarnya kalau kata kita ni kita boleh ada jawapan kita boleh buang. Contohnya cikgu boleh buang 1.6. Kenapa cikgu buang 1.6? Sebab mana boleh dia jadi lagi dalam? Mana boleh dia jadi lagi dalam? Okay. So kat sini N sama dengan real depth over apparent depth. So dia punya refractive index 1.33. Sini 1.2. Tak tahu berapa apparent depth. So matematiknya 1.2 meter bahagi 1.33. Kita akan dapat lagi cetek 0.9. Baru logik. Okay, thank you yang bagi formula, thank you yang jawab. Okay, alright. So bagi jawapan kat situ. Okay. Cikgu ada soalan ni daripada kawan korang, dia hantar private. Cikgu, yang tadi tu has same angle because they have the same refractive index ke? Okay. Yang sudut ni maksud siapa yang tanya tadi? Atikah. Cikgu tak ingat siapa nama, tak nampak. Okay, cikgu rasa soalan ni lah maksud dia. Kenapa sudut ni atas 60, bawah 35, 35, 60? Soalan dia kenapa sama? Sebab dia punya refractive index of glass tu sama. Okay, refractive index of glass tu sama. Dekat sini sebenarnya dia ada nama satu hukum. Hukum dia adalah Snell's law, hukum Snell. Hukum Snell tu dia kata macam ni. Refractive index, contohnya refractive index nombor 1 kat luar, darab sin sudut dia
darab sin sudut 1 sama dengan refractive index dekat dalam sin sudut kat dalam. Okey. Sudut tu maksudnya luar dengan dalam lah. Jadi kalau cikgu susun N2 bahagi N1 sama dengan sin theta 1 bahagi sin theta 2. Okey. Tapi ingat cikgu cakap tadi, satu ni dekat luar tau. Satu dekat luar ni maksudnya dekat udara ni ha. Ni N1 dia. Okey, udara berapa? Udara refractive index dia kan 1. Jadi N2 ni 2 ni mana? 2 ni glass. So glass bahagi 1, dia bagi 1 dapat berapa? Dapat nombor yang sama. Sebab tu refractive index dia buang yang ni, dapat formula yang ni je. Sin I ni yang luar ni yang besar, bagi sin dalam. Okey. Alright. Okey, clear tak? Yang tanya tadi kenapa sama angle? Dapat tak? Same refractive index. Okay, thank you. Nadia tanya. Okay, thank you. Cikgu suka korang tanya soalan. Okay, so tak adalah aku bercakap sorang-sorang kat sini. Okay, so ni jawapan dia 0.9. Seterusnya. Ini soalan yang bagus. Okay, nombor 14. Okay, first cikgu nak tengok dulu. Cahaya dia dari mana? Dari atas turun ke bawah atau bawah turun ke atas? Macam mana kita nak tahu? Dari bawah ke atas. Okay, betul. Sebab kena sentiasa tengok arrow. Kalau korang nak lukis pun, tak ada arrow. Kalau contoh paper tu, dia suruh lukis. Ikut sudut tu, dia suruh lukis. Tak bubuh arrow, kosong. Markah kat arrow tu. Okay, dia tak bagi markah. Okay, tak ada arrow, kosong. Kena ada arrow. So, cahaya dia bergerak dari bawah. Okay, kita cuba faham konsep dia. Cahaya dia bergerak dari bawah. Dari bawah ni, dari udara, ini less dense optical density, kurang tumpat, kurang ketumpatan optik. And then this is denser, tumpat, lebih tinggi ketumpatan optik. Kita dah belajar tadi, kalau less than to dense, dia akan buat apa? Dia akan bend, apa nama tu? Towards normal. Okay. So, dia akan bend towards normal. Okay. Baik. Korang nampak cikgu tak? Okay. Nampak cikgu? Ya Allah, cikgu tidak boleh bergerak. Skrin cikgu tak boleh bergerak. Okay, so dia macam ni. Korang jangan keluar. Cikgu akan keluar. Cikgu akan terkeluar. Okay, kalau korang dengar suara cikgu, cikgu akan terkeluar. Korang jangan keluar lagi sebab cikgu akan masuk balik. Okay, cikgu akan masuk balik. So dia akan automatik bagi dekat salah seorang daripada korang jadi host. So relax dulu. Cikgu keluar and cikgu masuk balik. Okay. Okay, jangan siapa-siapa keluar sekejap je. Baik. Biar cikgu je keluar. Baik, Apach. Baik, Patch.